Kak Nam Azov kita dapati di mana kita bermula dengan beberapa orang, sekarang mungkin ada bertambah orang, tetapi orang yang dah sedia ada, yang tidak pernah miss, kita nampak ada dia punya perubahan. Macam Along dengan husband kan, dah boleh ke depan, dah nampak dah ciri-ciri sebagai seorang pemimpin, mustaqim dan sebagainya. So kita nak itu, kita nak develop a leader. Leader is not born but it can be developed. So kita kena develop diri kita sendirilah, kita kena melatih, jangan ada perasaan jemu, keen on belajar. Setiap apa yang kita belajar tiap-tiap minggu walaupun produk yang sama tapi lain orang lain penyampaian dia. Macam kita di Ida cerita pasal protein, nampak tak apa ni yang kata penyakit itulah penyakit ni secara tak langsung. So kita dah dapat experience dah kan. Jadi dekat situlah perlunya kita attend meeting and kita kena sentiasa recharge semangat kita. MB tak boleh kita bina tanpa semangat. Sebab kita kalau kita menyangga lain, kita tahu dah kita ada kedai, kita ada apa orang kata tempat dan sebagainya. Tetapi MB tak ada. Dia tak ada kedai. Kitalah yang apa orang kata yang bermulanya perniagaan kita. Kalau kita tak ada semangat, bagaimana kita nak membina perniagaan ni? So kita akan start halfway. Tak ada yang nak push kita, tak ada semangat yang nak menolak kita. Why we should sampai kita punya target. Jadi sekarang kita dah tahu, MB dah umumkan pada hari Sabtu malam tu mengatakan kita pergi travel seminar kali ini untuk pergi ke mana dia? Istanbul. Yes, Istanbul. Kita dah cakap, oh lama Istanbul nak cek lampu-lampu lah, kristal-kristal yang cantik kat sana. Ida kata dia dah pergi 2 kali dah. Janganlah cerita. Banyaklah tu Ida, tapi Tekan. lepas tu VVIP, tak payah nak bawa beg. Everything free, everything provider. Lepas tu pula dapat duit. Dapat duit allowance makan lagi, duit poket lagi, duit kadang-kadang dekat airport lagi dia dah bagi duit dah. Tapi sebelum pergi, lepas tu kita akan dapat apa tadi Net dah terangkan sepanjang-panjang apa benda yang kita boleh dapat dan sebagainya. Bonus yang senang cerita bonus hujung tahun lah. Macam boleh ni betapa ramai yang orang dapat beratus-ratus ribu kan, hingga ke sampai 1 juta. So there is money, there is a motivation. Money is motivation. It's not kita nak capai ni for fun. Kita nak sesuatu. Kalau duit ni macam-macam kita boleh buat, jangan katalah kita boleh buat macam. Kau sembahyang tahajud malam doa je lah ni. Doa. Yeah. Jadi kita kata bukan kita cakap alah tak payahlah macam Kak Nak tu dah tertua cukuplah tu. Bukan. Kita kena tahu apa yang kita nak ke destinasi kita yang kekal. Apa yang kita nak bekalkan. Segala apa yang kita ada tu kita ada tak boleh bawa. Tapi kita yang akan bersama dengan kita. Selain daripada jariah kita, selain daripada jangan lupa sponsor orang, anda cerita tentang batiman kesihatan orang yang dah tak sihat jadi sihat. Itu semuanya pahala tu. Betul tak? Kita beri manfaat, ilmu kita ajar. Macam Raja buat kek cantik-cantik semua, diorang seronok dapat belajar. Secara percuma je dia ajar kan, tak ada jual-jual resipi dan sebagainya. Yang itu selagi orang tu gunakan ilmu tu, kita akan dapat pahala. Ilmu yang dimanfaatkan, bukan duduk pegang tasbih je, tidak. Kita mengajak orang ke arah kebaikan, mengajar orang untuk nak capai satu tahap, orang yang akan menggunakan ilmu itu berjaya dapat mengubah cara hidup dia. Itu semua kita punya saham-saham kita di akhirat nanti. Jangan kita rasa bukan nak cari duit saja. It's a package. Itu yang membuatkan kita perlunya kita bekerja kuat, sebab kita tak tahu bila kita akan dipanggil nanti. Betul tak? So kita rasa sedih di mana Siti Sahara walaupun terlalu muda 36 tahun so dengan anak yang kecil-kecil, jadi dia dah pun dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata kita sedekahkan Al-Fatihah untuk beliau. Bismillah.
Okey jadi okey jadi sekarang kita nak tahu bagaimana kita nak mencapai target kita. So maksudnya dekat sini kita kena meletakkan matlamat. Of course ada matlamat. Kenapa kita tak capai? Kerana kita buat sambil lewa, sambil-sambilan. Capai-capailah, tak capai pun tak apa. Next time ada lagi. Bulan ni tak capai, next month ada lagi. Tahun ni tak capai, next year ada lagi. Bukan begitu kalau kita nak berjaya. Kita mesti kita buat matlamat kita. Set your target. Kan? Plan your work and work your plan. Kita atur struktur kita, bagaimana cara kita nak mencapai. So kita dah letakkan matlamat kita, of course kena ada disiplin. Disiplin yang memang betul-betul kita kena ikut. Kalau Kak Nap dulu, kalau kata nak keluar, of course kita akan keluar. Bila kita keluar, sekarang tak boleh keluar lah. Maknanya you kena buatlah aktiviti MB melalui yang online dan sebagainya. But you have to do that sebab ini business. Kalau kita tengok kita kejap buat, kejap tidak, macam mana kita nak capai? You have to do every day. Every day maksudnya kalau kita contact upline pun that is called activity. Kalau kita contact downline kita, customer kita, berkongsi dengan kawan-kawan kita dan sebagainya. So all these things we call the activity MB. Jangan tak ada langsung satu hari kita tak bercakap pasal MB. So dekat situ disiplin di mana kita kena buat. Satu hari kita mesti bercerita tentang produk. Dapat jual satu barang, dua barang. Yang itu kita kena menjadikan habit. Habit yang tak boleh tak buat. Kalau Kak Nak dulu tak buat, tak keluar, tak jual barang rasa tak demam. Tapi kalau bila demam, keluar buat MB jadi baik. Balik sambung balik demam dia. Dekat situ punya gila ada MB fiber kan. Fever yang orang cakap apa. So gambar leader-leader Kak Nak yang ikut kan. Bila dia kata, betul lah kata Kak Nak. Demam tau. Bila pergi keluar je elok. Balik demam lagi. Ada masa dia kata, tadi demam kan? Excited bercerita kat orang. Berpeluh-peluh. Balik demam lagi. So kadang-kadang semuanya kita punya image kita nak cakap pun dah tak gerti lagi, dah bergulung kita punya perasaan bila kita excited, kita cerita dengan orang pun excited tau. Dulu kalau balik kat kampung tu, ya Allah, bawa siap penuh round on, atur bawa kaki. Abang Saleh kata, ni setahun ke tak nak balik ni? Atur semua barang dengan piuk dengan apa, cakap dengan barang-barang tu, kerana aku bawa kau jangan ikut balik. Terus tak ada balik, memang betul. Buat iron ni, bawa ini. Perginya bukan orang kata alah kat kampung tak ada duit, jangan prejas. Kalau tengok makcik putih kat kampung tu duit keliling pinggang. Anak bagi tak bulan nak bagi dia nak beli apa? Tak ada apa dia beli pun. Makan banyak mana? Bila kita cerita barang MB, bila kita cerita buttermilk 600, 700 keluarkan duit. Kan? So dekat sini adalah tugas kita. Tugas kita mengiklankan, mempromosikan barangan kita. Mengiklankan how goodnya kita punya bisnes. Tu share. Orang nak tak nak tak apa. Orang tak nak tak apa. Itu je yang kita lakukan. So make it simple tetapi disiplin untuk kita buat. Jangan kita aku cerita orang tak nak kan. Aku gini orang tak nak kan. Kalau kita tak nakkan memang tak payah pergilah. Memang tak nakkan lah orang tu kan. So jadi kita kena be positif. Habis. Dulu sekali collect 10,000 cash buat balik lepas tu. Tapi what happen? Jualan tak boleh sustain. Bila kita tak dapat jumpa leader, perniagaan tu habis di situ saja. So jadi kat sini apa yang kita nak membina perniagaan with a leader. To create a leader. Kalau kita boleh buat 300 PV satu bulan, ada 2 orang 300 PB, kita dah capai 6%. Kalau kita capai 6% kan, kita ada berapa orang yang capai 6%, kita dah boleh capai berapa persen dah. Tapi kalau kita ada 9 orang capai 7 orang capai 9%, kita dah 21%. Macam mana nak capai 21%? Tadi Nek dah tunjuk semua cara. Dengan ubat gigi 4 batang satu hari. Besok kita jual 4 batang roll on. Kalau tak dapat roll on, tiba-tiba dapat protein. Kita dapat yang lain-lain pula. Kat situ, dekat situ kan, kita boleh dapat apa?
kita boleh dapat banyak PV. To monitor. Satu minggu kita kena ada 3,000 PV. Macam mana nak dapat 3,000 PV? Kalau 10 orang, 300 PV. Kalau 300 PV, satu minggu 75 PV. Betul tak? Satu hari berapa PV sahaja yang kita kena buat. Kalau dah dapat berong 4 batang, okey. Dah dapat ni, okey. Besok dapat jual protein 25 PV. Dapat jual. Macam Ida sekali ambil 4, 5 protein kan. So that's how kita monitor PV kita tadi. That's how macam mana cara kita nak capai. Nak buat. Jangan kita cek. Nak capai 12%. Nak capai 15%. Nak capai 20%. Kita just tak kisah. Nak cukup bulan baru kita kira. So kita monitor daripada awal. So kita bahagikan. Monitor setiap orang. Berapa yang dia boleh capai PV. Lepas tu cek kita punya rumah. Apa yang kita belum tukar produk. Be 100% user. Sebab kita ada own supermarket. So kita tukar. Kita ada Retornas, takkan kita pergi tuang minyak dekat ESO. Kita jual nasi lemak, takkan nak suruh anak kita beli nasi lemak orang lain. So sama juga dalam MB. Kita dah ada supermarket kita masih lagi pakai sabun Tojen, tak pakai SL8. Ubat gigi kita masih lagi pakai Daki dan sebagainya. Shampoo pakai Follow Me. No, you have to change. Jadi kalau ada 10 orang dalam network kita, 10 batang ubat gigi, 10 kotak sabun, 10 kotak dish drop, 10 botol dish drop. So all this thing you have to think, you analyze siapa yang belum pakai barang. So kita sebagai amlan tugasan kita to check them, to demo dengan diorang. Apa barang yang dia kena tukar. Kenapa diorang tak beli? Sebab diorang tak faham. Mahal, dia beli yang murah. Tapi kalau kita buat homework, kita buat calculation. Dish drop tu kita jual berbotol-botol. Kalau bleach, I ada satu customer Cina, suka. Sekali ambil sabun 3 kg, 3 kotak. Sekali ambil bleach 3 kotak. Sekali ambil pre-wash. Padahal orang dia tak ramai, apa tak tahu macam mana. Nak ajar penjimatan tapi dia suka. Tapi bagus jugalah, cepat habis, cepat juga lagi. Ada terangkan penjimatan tapi dia suka juga pakai banyak. Suka dia kat nak. Suka adat Chinese tu kan. Memang banyak digunakan. Takut kita tengok kalau dia order. Ubat gigi Blazona kan. So kita nak macam tu. Ada orang tak nak buat bisnes, dia takut nak buat MB. Kalau dengar MB dia allergic. Tetapi kita cerita pasal barang. You nak tak tukar barang dapat duit. Berkurun-kurun kita pergi dekat supermarket. Daripada berpuluh tahun kita menggunakan that product, kita dapat apa? Pergi tiap-tiap bulan bertolak troli, berlaga-laga troli kita kan. Nak cepat ambil barang. Menonong-nonong je pergi bayar dekat kaunter tu kan. Jadi dekat situ kita nak menukarkan orang punya minda to change the brand. Kalau dia order banyak sekian banyak ni, dia akan dapat bonus. Kalau dia share dengan orang, dia akan bertambah bonus kita. Jadi nak achieve 21% tadi, kita sendiri kena be 100% user. Monitor. Satu minggu kita kan ada 3,000. Macam mana nak dapat 3,000, kita kena ada at least 10 orang. Macam mana nak 10 orang tu tadi nak dapat 300 PV. Kita tentang obat gigi, kita pasal shampoo, kita pasal apa. So this thing is our tugas. Kadang-kadang dah cerita dah. Berapa orang? Kita cerita pada 2 orang. 2 orang tak nak dah cerita dah. Habis dah lama. Jadi tak boleh macam tu. Next. So sebab kita dah cerita pada si A tak nak. Kita pada si B tak nak. Mungkin si nak, si D nak. Kan? Kalau Kak Nak dari dulu sampai sekarang tak kisah bercerita di mana saja. Berjogging, bercerita, dekat klinik bercerita, tak ada topik lain. Sebab kakak Kak Nak dulu kalau pergi raya dia kata, kau boleh tak kalau kau tak cakap MB? Tak boleh dah. Sebab I buat tak cakap MB. Kalau pergi Melaka tempat nenek kan pergi rumah mak saudara. Orang order buttermilk tak apa. Jadi dekat situ buka bonet keluar buttermilk keluar apa kan dah dapat duit dah. Bila kita salam pergi rumah mak saudara kan pergi jumpa dia orang semua. Salam kita kan salam duit raya. Duit itu kita dah dapat dah. Cover semua tu. Itu yang kita seronok sangat nak cerita kan. Jadi dekat situ keen on bercerita, disiplin. Sebab kita bisnes, hari-hari cerita.
Nak tak nak, nak tak nak, nak tak nak. Dah lama orang tu fikir benda lah cerita-cerita. Ambil dah satu kan. Once people dah confident, they keen on gunakan. Okay. Selepas tu kan, kita kena macam kata tadi, mesti ada aktiviti. Aktiviti tu maksud yang tadilah. Aktiviti kalau kita tengok balik, kalau dulu kita demo tu adalah tunjuk cara. Tapi sekarang macam-macam dia orang boleh tunjuk dekat internet kan, dia orang pandai buat online dan sebagainya. Macam-macam TikTok lah semua kan, macam-macam dia orang buat. Semuanya dah pandai. Apa orang kata pentik jari saja dia boleh masuk begitu banyak sekali dan dia orang punya pencapaian begitu hebat. So anda yang pandai ikut keadaan semasa. The activities sentiasa on. Sentiasa ada dalam fikiran kita. MB bukan nak duduk buat full time duduk memikirkan MB, tidak. Sama kuah media you boleh fikir. Berhenti sekejap, letak senduk dah boleh kontak orang ni dah. Tengah nyapu sampah terfikir siapa. That is the message yang Tuhan hantar pada kita. Oh, dengan siapa? Dengan kawan kita. Sebanyak-banyak kawan, kenapa nama tu keluar? Jadi sebanyak-banyak kontak, kenapa nama tu keluar? Itu semua benda tu kan dah ditetapkan. So you have to follow up. You kena buat perkara yang sama berulang-ulang. Again and again. Never stop it. Macam kita nak buat dari dulu sampai sekarang, tak pernah berhenti. Kita rasa seronok. So you kena cari habit dalam diri you supaya benda ni, kalau tak cakap tak sedap rasa macam tak sempurna je hari ni. Macam itulah. Kalau Kak Nak tak dapat apa, ya Allah risau. Macam hari tu kan cakap dia telefon pagi tu order 4 batang ubat gigi, order dish drop, order roll on. Kontak lagi seorang order 10 ubat gigi, yang seorang order. So by telefon, sembang-sembang. Kalau ubat gigi jangan jual sebatang. Kalau orang tu ada 4 bilik air, 4 batang ubat gigi. Takkan seorang nak masuk ubat gigi nak pergi bilik air sana kan? So Kak Nak kalau jual ubat gigi kan, rumah ada berapa bilik? Rumah ada 4 bilik air, 4 bilik air. Takkan nak order sebatang, nak gosok gigi lagi ke atas nak pergi ambil ubat gigi kan? 4 batang, setiap bilik air ada 1 batang ubat gigi. So that's how the technique. So kita kena sentiasa menjadikan habit dalam diri kita untuk kita bercakap dengan diorang, to share the fantastic of our product. You tak perlu takut sebab MB barang yang bagus. Kita takut kalau kita jual skincare tiba-tiba muka orang tu melecuh. Kita takut nak jual batumen tiba-tiba orang tu pengsan kan? Tapi so far MB kata it's not satisfaction, money will be refunded dalam kotak. Kalau barang tak bagus, boleh ke company tu bagi jaminan. Kak Nak dah berpuluh tahun dalam perniagaan. Orang tak pulang balik, orang order balik lagi ada. Don't worry nak cerita pasal produk tu. Okay, disiplin. Lepas tu kan you kena macam tadi dah sentuh jugalah, nak capai 12,500 dalam masa 1 bulan. So 4 minggu, seminggu kena ada 3,000. 3,000 you kena bagi pada 10 orang, 300 PV, 1 hari 75 PV. So apa barang yang you suka? Kalau macam double X 38 PV, Casem 12 PV kan. So dekat situ kan kita kena tahu, kita kena bagi-bagikan supaya kita mudah untuk kita nak mencapai. Lepas tu bila kita dah buat sebegitu kan, apa saja yang kita buat, kita duplikatkan dengan kita punya downline kita. Sebab MB is duplicate business. You tak perlu nak be so terror. Jangan nak tunggu pandai bercakap baru kita nak buat. So bila you buat, as you go through, as you buat, you can as you learn, you earn. Bukan dunia lain. Dunia lain nak kena master baru you bekerja dapat gaji. Tetapi MB tidak. Nak buka kedai kek, you kena master the cake baru buka kedai kek. Kalau tidak tak boleh kan. Jadi whatever apa saja di luar. Tetapi MB as you belajar, you dapat di share. Besok you share dengan orang. Katalah contoh protein. Jadi kat situ you dah boleh jual protein. So at the same time, jangan tunggu dah master, jangan tunggu dah pandai baru kita nak buat. So kita learn through mistake. So this is a learning process at the same time. So jangan berhenti belajar. Jangan berhenti bercakap. So bila kita bercakap kan, dulu masa nak baru buat, I bagi 1,000 alasan. Sampai kalau suami Azam kejar daripada depan ke dapur ke benda. Pergi ikut I kata no, I tak nak. I tak kerti cakap, I memang tak kerti cakap dulu. I tak kerti buat,
tak ada kawan. Semua kalau kita dengar orang cakap begitu, semua ada bagi dah. Tetapi who knows? I boleh jadi executive diamond. So double diamond, triple diamond. So all tu semua I punya target on the way ke sana. That's why I keen on buat sampai dari dulu sampai sekarang tanpa henti. I tak pernah rasa down sebab this is my business. This is the way how I nak achieve my target. How I nak achieve, I nak fulfill I punya dream. So begitu juga dengan anda. So malam ni kita mengajar anda to be very very strong with power. Kita nak ajar anda to ada a spiritual semangat yang jitu. Sebab the success, the diamondship, the success is in you. It's not from anybody. Orang mungkin akan tak nak. Orang lain mungkin akan give up halfway. But if you want the business, you akan terus buat. Kalau tengok dulu sampai sekarang betapa ramainya orang tak nak. Tetapi kat nak endak. Betapa ramainya orang nak tapi halfway tak nak. Tetapi akan on buat. Akhirnya akan sampai. Jangan kita ikut-ikutan. Matlamat kita adalah matlamat kita. You kena rasakan genggam bara api biar sampai jadi arang. You buat MB, pastikan satu hari you pasti akan menjadi diamond. Nothing is impossible. But all dalam genggaman. All depend pada you punya attitude. Kak nak bercakap ni about leadership tu strengthen you punya kekuatan. Ramai orang boleh bercakap, ramai orang boleh buat, tetapi ramai orang tak boleh bertahan. Tough people, tough time will never last, but tough people will last. Kalau kita nakkan pendapatan berterusan, pension dan sebagainya, nakkan kejayaan yang begitu hebat dan sebagainya, nakkan whatsoever apa kita sayangkan, you have to stay longer in the business. Tak ada orang setahun, tak ada orang 3 bulan dah boleh terus bayar, dah boleh dapat apa yang diimpikan. 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun. Kalau you tengok orang bekerja, kerja 3 tahun saja ke? Sampai pension, sampai umur 55 tahun, sampai umur 60 tahun. And yet, dia berhenti, income dia turut berhenti. Tetapi MB is really worth it. You sacrifice everything for temporary. You buat, set your target. First of all, how to achieve 21%. Kalau nak secara detail, kita tak buat secara rambang. You kena bentangkan you punya, what you call that, family charta you. Si A, you dah taja berapa orang, ni berapa orang. Kadang-kadang kita ada satu lapis saja. So A kena taja A1. A2, dia pula akan kembangkan. That's how kita bina rangkaian kita bina network kita. Apabila kita mencapai 21%, bermulalah kita ada pengalaman untuk bina satu orang capai 21% macam kita. Kalau ada 3 orang, you are emerald, ujung tahun ratus ribu dapat. Dan you akan dapat share. MB beroperasi lebih daripada 100 buah negara. Bila you capai tahap emerald, you akan diberi emerald pot. 0.25% yang kita akan. You ada 3, bina lagi 3. So of course you akan mencapai tahap diamond. Why you nak kena capai tahap diamond? Diamond adalah satu pencapaian yang begitu what I call that, istimewa. So diamond you akan dilayan seperti VVIP. You akan dapat business class kalau you pergi travel. Bukan apa kita panggil, bukan ekonomi. Tapi kalau you capai executive, you akan dapat first class punya treatment. Jadi banyak kelebihan dia. Kenapa perlunya kita mencapai. So every is belong to everybody. So who want to success, dia akan dapat. Kalau kita buat tak kisah, kita buat tak. Kita ingat satu je. Semua orang pergi kerja. Kita bertukar lumus, wizard, punch card merah, kita bekerja keras tanpa memikir hujan gibut kan kita pasti pergi kerja. Kita jaga company orang. Tetapi kenapa our own company, kita just couldn't care. Kalau kita bekerja, kita boleh buat macam tu. Kalau kita berhenti, penjagaan pendapatan kita turut terhenti. Adakah anak ke isteri kita boleh gantikan tempat duduk kita kalau kita sebagai CEO? No. Tetapi dalam MBA, kalau kita capai satu tahap, sampai satu masa, bila kita tak dapat income, kita akan terus dapat. Kalau kita tengok balik ada satu double advantage. Anak dia berumur 18 tahun, bila dia meninggal saja seminggu dia baru sign up. Tetapi dia dah boleh menjadi partner dengan mak dia. Whatever income tu dia akan dapat sama. Travel pun dia akan dapat sama semua. Jadi yang itu yang kita hendak. Kenapa? That's why the reason why you kena capai.
You kena ada clear pictures. You kena tahu sedalam-dalamnya how deep is this MBA business. What you really can get. Bukan satu lapis saja. Income, part-time income. Kalau nak buat part-time income, banyak lagi benda lain you boleh buat part-time. But MBA, kalau you buat part-time, but you think as a full-time, but you can change your life to be a better life. Not sekadar hidup. To be a better life. Betapa ramai orang dapat berubah. Dalam apa jua situasi, MBA akan berkembang pesat. During a good time or a bad time. Adakah kita sesuai untuk MBA? Bukan MBA sesuai. MBA sesuai pada untuk semua orang. Tetapi kita. Yang menentukan kejayaan kita adalah kita. Bagaimana komitmen kita. Kalau kita nak selesa, you kena keluar daripada uncomfort zone. Sementara. Kalau dulu I tak pernah duduk rumah dengan Abang Salih balik je daripada pejabat lepas maghrib, sebelum maghrib ada bagi anak makan. Tiap hari keluar bawa beg. Sabtu Minggu keluar. Tetapi look at that. Apa yang I buat tu semua mendapat imbuhan daripada sekarang. Sekarang, ya Allah, bukan COVID. Sebelum COVID pun, I sudah 3 tahun I tak buat MBA. Langsung tak buat. Hanya backup online. Ada apa-apa meeting, ada apa semua meeting. Tetapi I sendiri tak letakkan komitmen yang macam dulu. But my income keep on increasing daripada effort-effort yang dulu. But now I come back balik semula because I have another target. I ada tanggungjawab. Dalam Dream Chaser, that is my tanggungjawab. To look at you, leader 151 akan mencapai 21%. Is it okay? InsyaAllah. Betul. Okay. Okay, tahu. Jadi jangan Kak nak bercakap kau badal aircon pun peluh ni tahu. Excited. Jangan you dah bila lekat nak bercakap. Tu lambat. Tahu lagi nak berjaya tu. Perasaan macam tu. Kan? Kalau dulu kalau Kak nak Azam cakap tenganga. Bergerak pun tak boleh. Nak terkencing pun tak boleh kencing. Dulu nak dengar dia cakap. Selalu tanya Abang Salih. I cakap macam Azam tak? I cakap macam Azam tak? Supaya I nak jadi macam dia kan. Jadi kita rasakan kita kena dahagakan ilmu, kena berjaya. Nak capai 20% kan, you kena ada banyak ilmu. Yang paling penting diri kita dulu. Before we beat the people, we beat ourselves. Kita kena jayakan diri kita dulu. Apa dia kejayaan? Membina semangat kita, meyakinkan diri kita. Kalau kita tak yakin, jangan nak yakinkan orang. Kalau kita tak capai 20%, macam mana nak bina orang capai 20%? How you want to get the passive income? So all these things bergantung kepada kita. Jadi kadang-kadang orang kena tanya macam mana you boleh tahu lah macam. The most important, I ada banyak impian. The impian yang to chase us, to move us, to drive us to our target, to our matlamat. Jadi pada malam ini yang kita nak share sedikit sebanyak bagaimana you nak menjadi seorang core leader. Untuk menjadi leader yang mantap, bukan sekadar leader yang ada seronok nak buat, nak dapat itu, nak dapat ini, nak pergi tu. Apabila ada cabaran kita dah mula goncang. Of course setiap apa yang kita buat tu kita akan dilalui dengan berbagai-bagai cabaran. Cabaran itulah membuatkan kita jadi kuat. Cabaran itulah menjadi pengalaman sejati buat kita. Jadi kat situ kebanyakan ada yang baru, tak kisah baru atau lama, tapi you kena faham sejauh mana kepahaman you dalam perniagaan MBA. Sekuat mana you boleh bertahan. Bukan berapa cepatnya you capai, berapa lama you boleh tahan di dalam perniagaan MBA. Sebab kita tengok mereka yang bertahan, mereka yang sanggup menghadapi cabaran, sanggup melalui kesukaran, itu adalah bakal-bakal kejayaan dan bakal kita tempuhi. Jadi dekat situ kena work together dengan. Kalau nak capai matlamat jangan sendirian. How terrornya you buat. Macam mana pun apa, you must refer to your upline sebab kita tak nak membuang masa. Sebab bila kita buat sendirian, ada masanya kita terlepas pandang, ada masanya kita tertinggal and all that, kita akan rugi masa. You must grab this opportunity. Bulan ni berapa persen you capai? Bulan 9 you buat lagi, alamak capai 80%. But bulan depan you cuba buat lagi, alamak 80%. But kalau you ada 10 Q, you still boleh pergi overseas but double you punya volume to be ruby-ruby. Tapi the best thing you mesti capai 20%. So dalam meeting kita pada petang ni, everybody can go to Istanbul. Provided you sendiri ada keinginan. Jangan just diri you.
boleh ke I capai, boleh ke I pergi, I punya ada apa. So tak boleh. Berapa pun orang yang ada dalam kumpulan, but if you think positive, you ada keyakinan yang kuat, you ada kekuatan untuk nak mencapai, keep on buat. Kadang-kadang benda yang positif yang kita bawa, yang kita dapat juga positif. Cerita dengan orang kan, sebab kita membawa current positif. Cerita dengan orang tak nak jadi nak, orang tak nak buat jadi nak buat. Because people look at us. Kita adalah sebagai pembawa the current, is it positive or not negative. Kadang-kadang boleh cerita dengan penuh kenasan, orang ni nak beli, kadang orang ni nak masuk. Dan nak buat cepat-cepat jayakan diri you, kerana dengan kejayaan kita to show them by example. See is believing. Dia tengok kejayaan kita, oh iyalah boleh berjaya kan. Jadi dekat situ kita nak leadership kita kat sini more on attitude, sudut sikap. Bagaimana kita akan kena aim high, berjua besar, jangan rasa Allah boleh ke, hilangkan segala negatif-negatif yang ada dalam diri kita, yang menimpul segala saraf kita untuk terus berusaha. You must, I must achieve it by who or by who. No matter how bad it is, you are going to achieve it. Jadi yang paling penting sekarang, how you punya activity, how you punya commitment, macam mana effort yang you. Adakah sejam 2 jam? Mereka yang berjaya adalah mereka yang telah pun melakukan setiap aktiviti. Mereka dah keluarkan effort. Macam Alif dia dah booking dua hari lagi. So dia pada hari Khamis depan dia akan longgok semua leaders dia. Dia akan buat meeting, buat leadership. So dia suruh I endorse kan. Dah capai diamond tu sebab next year targeting dia adalah untuk capai founders executive diamond. So macam tu yang kita nak. Walaupun setahun dia 3% dia, tapi dia buat tanpa rasa henti, tanpa rasa jemu. Keep on buat benda yang sama berulang-ulang, akhirnya capai juga. So kita tahu you tak capai, adakah you sudah cukup buat? Adakah you sudah cukup jumpa ramai orang? Dekat situ kita perlu check yourself. Jangan kata Allah, oh ni tak nak buat lah, oh ni tak nak boleh lah. Tapi berapa ramai yang kita dah bercakap, berapa ramai yang kita dah jumpa. So all these things, semuanya point-point untuk you mencapai 21%. You kena tanamkan diri sekuat-kuatnya bahawa you boleh capai di mana kalau kita ada kekuatan yang itu, tidak ada siapa yang boleh menghalang dengan doa berserta dengan kekuatan yang ada dalam diri you. Tidak ada siapa yang boleh menjekat itu untuk terus capai. InsyaAllah ramai lagi leader-leaders yang akan keluar as a silver producer, platinum direct di dalam Dreamcatcher. That is my target. Jadi pada bulan ini adalah bulan penutup kita pada tahun fizikal. But remember that you kena work harder pada bulan ni to build up your structure so that yang mana boleh capai bulan ni adalah point untuk kira pergi ke Istanbul, tetapi kalau tak dapat pada bulan ni, so bulan depan you must fight. Benda ni tidak akan mustahil. Selagi kita yakin, selagi kita bekerja, selagi kita buat bersungguh-sungguh, everybody can achieve it and see you at the top. InsyaAllah.